Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita berada seterusnya di video yang ketiga ya. Terima kasih tuan-tuan kerana meneruskan video ini. Saya yakin dan saya percaya anda telah pun mendengar video pertama dan kedua, dan kali ini kita video yang ketiga. Okey. Video kedua berkaitan dengan otak dan fungsi-fungsinya dan bahagian-bahagiannya. So bahagian ketiga ini pula kita masih lagi otak, tapi apakah yang sedang berlaku di dalam otak kita apabila berlakunya proses-proses berfikir yang membentuk minda tadi, yang membentuk nilai tadi. Jadi hari ini saya akan bincangkan ada satu bahan kimia yang dinamakan dopamin, dan fungsinya terutamanya bagaimana boleh berlaku ketagihan. Sekiranya apa kena mengena pula ketagihan dengan kurus ni? Ada tuan-tuan kadang-kadang kita cuba nak kurus tapi kita tidak boleh lawan nak makan benda-benda yang berlemak, kita tak boleh lawan nak makan kok, kita tak boleh lawan makan gula sebab kita ada ketagihan, tak boleh lawan rokok contohnya. Tapi hari ni kita nak gunakan ketagihan itu benda yang positif. Benda positif. Selama ni ketagihan ni dilihat sebagai benda yang negatif. So macam mana ni nak buat? Maksud saya di sini ialah bagaimana kita menjadi orang yang ketagihan dalam melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh menurunkan berat badan kita, makan perkara-perkara yang akan menurunkan berat badan kita, dan mengembalikan tubuh badan kita kepada tubuh badan yang ideal. Itu yang kita nak menghala kepada positif. Contohnya kalau anak kita duk ketagihan games, macam kita nak ubah ketagihan games kepada ketagihan baca Iqra ataupun buat matematik atau bahasa Inggeris. Jadi begitu dalam kawalan kita. Itu maksud saya menggunakan kaedah di mana kita buat reverse psychology, iaitu yang dulu dipanggil ketagihan sebagai negatif tapi kita bawa kepada benda yang positif. Baik, dopamin. Okey. Saya ulangi lagi tentang perbezaan otak dan minda. Otak umpama sebuah komputer, minda umpama perisian atau program. So kita akan bincangkan antara kedua-dua ini dalam proses bagaimana kita menggunakan keistimewaan yang Allah telah beri pada manusia itu dan otak manusia itu yang adanya chemical yang keluar dalam otak kita yang dipanggil dopamin. Okey, yang akan membentuk minda kita. Okey. Tadi video sebelum ini kita cerita neuron. Neuron ni adalah sel-sel saraf. Sel-sel saraf yang sentiasa bersambung, yang aktif apabila dia dirangsang. Tengoklah kat depan ke kat belakang, kalau dia ada yang berkaitan emosi, maka dia terangsang di bahagian depan, kemudian dia akan aktif bergerak, dan dia akan bersambung antara satu sama lain. Sambungan itulah yang kita kenali sebagai synapse ni, iaitu dia bersambung dengan nilai, dengan membawa nilai. Okey. Neuron adalah secara sel saraf yang ialah satu sel terangsang secara elektrik yang memproses dan memindahkan maklumat melalui isyarat elektrik dan kimia. Isyarat kimia berlaku melalui synapse, satu sambungan khas antara sel. Kalau tengok gambar ni, ada gambar synapse ni, di situlah ada nampak biji-biji tu gambarnya tuan-tuan. Itu artinya adalah ni biji ni, ini adalah dia nak hantar maklumat tu. Nak hantar maklumat. Jadi neuron bersambung antara satu sama lain membentuk rangkaian natural, dan juga neuron adalah bahagian teras bagi otak dan saraf tunjang untuk sistem saraf pusat. Okey, mungkin ada dalam sini ada guru sains, mungkin ada doktor dan sebagainya. So saya bacakan saja, walaupun saya bukan seorang saintis, tapi saya dulu belajar begini juga. Jadi kita kena tahu supaya proses ini kita tahu apa yang sedang berlaku di dalam otak kita. Saya nak perkenalkan sejenis neurotransmitter yang dikenali sebagai dopamin. Okey. Dopamin ini berfungsi sebagai neurotransmitter, bahan kimia yang dikeluarkan oleh neuron-neuron. Kita tengok gambar tadi. Neuron yang dikeluarkan
untuk menghantar isyarat ke saraf yang lain. Dia jump macam di sini. Dia akan keluar, dia nak hantar maklumat, dia nak jump. Dalam otak termasuk beberapa lawan dopamin yang berbeza. Salah satunya ialah memainkan peranan utama dalam komponen pendorong tingkah laku berdorongkan ganjaran. Maknanya dopamin ni kalau ada ganjaran dia akan keluar yang akan membentuk tingkah laku. Ganjarannya apa? Ganjaran yang membahagiakan dia lah. Ganjaran berbagai jenis bagi meningkatkan tahap dopamin yang terhasil dalam otak. Makin banyak dopamin keluar, dia akan mendorong tingkah laku dan dopamin tu mesti dapat ganjaran. Kalau ganjaran tu negatif, jadi kegembiraan dia, dia akan negatif lah. Kalau game lah, kalau dadah lah. Tapi kalau benda yang baik, ini bagaimana melalui pendekatan hipnoterapi ini kita mengawal dopamin kita, melalui minda bawah sadar kita, dia keluar perkara yang kita dah setkan, iaitu untuk kita turunkan berat badan kita. Baik. Sebagai nilai tambah, saya hanya berbincangkan beberapa tambah-tambahan lain lah. Ada neurotransmitter juga yang namanya berbeza dengan tujuan yang berbeza. Okey. Fungsi dopamin ini pertama sebagai neurotransmitter lah, iaitu dia menghantar maklumat. Iaitu menimbulkan perasaan positif, bahagia dan gembira. Makin banyak dopamin keluar, makin positif, makin bahagia, semakin gembira. Mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan seseorang. Mempengaruhi proses pencernaan dan sistem daya tahan tubuh. Mengawal tekanan darah dan pembuluh darah. Mempengaruhi prestasi organ tubuh. Jumlah rembesan dopamin tadi memberi kesan kesihatan mental. Makin bahagia, makin sihat, tak stres dan sebagainya. Mempertingkatkan fokus dan ketekunan. Ini fungsi dopamin. Ada neurotransmitter yang lain juga seperti endorfin. Endorfin ni untuk melegakan kesakitan dan stres. Dia akan keluar juga. Waktu kadang-kadang dia boleh makan makanan kita dan sebagainya, akhirnya dia memberi rangsang otak kita dan mengeluarkan endorfin, maka dia boleh mengurangkan kesakitan dan stres, menenangkan ketakutan dan menambah selera makan. Ini endorfin. Tengok, makanan sedap, kita berselera. Sebenarnya endorfin keluar tu sebab menjadikan selera dengan bau dia, dengan persembahan makanan tersebut, maka menyelerakan makan kita. Okey. Oksitosin. Oksitosin ini ialah neurotransmitter juga, bermakna kimia yang keluar daripada neuron menghantar isyarat reproduksi wanita saja, organ reproduksi wanita. Dia peranan penting untuk pendorong seksual lah dan belas kasihan, emosi dan cinta. Oksitosin ini keluarlah. Jadi ini untuk kes-kes tertentu lah. Okey, jadi yang ini saya hanya maklumkan saja. Kita boleh kontrol juga perkara ini melalui kita punya pendekatan alpha mind programming ini, itu untuk oksitosin. Tapi kita tidak akan gunakan ini kerana ini tidak ada di dalam modul kita untuk menurunkan berat badan. Cuma saya ingin maklumkan saja. Okey. Serotonin. Serotonin ni fungsi dia keluar sama juga, keluar daripada badan kita kerana dorongan emosi, terutamanya dalam konteks pendorong emosi dan jiwa yang tenang. Okey, ini serotonin lah dia keluar. Maknanya bila kita tenangkan jiwa kita, emosi yang tenang, kita tepi laut dan sebagainya, maka dia akan keluar dan kita akan menjadi lebih sihat dan bahagia. Baik. Okey, macam mana tabiat atau ketagihan ini berlaku? Saya ingin nyatakan. Saya yakin dan saya percaya anda sudah mula faham dan dah nampak. Kita cerita yang positif dulu. Apabila kita dengar, kita baca, kita lihat dan apa-apa aktiviti yang membahagiakan, kita nampak, kita lihat atau kita lakukan, maka berlakulah proses penyampaian maklumat dalam otak kita. Semua neuron bersambung dan dopamin terrembes keluar dengan nilai yang dibawa. Kalau nilainya positif, bahagia, gembira kan, maka dia akan terrembes keluar dengan nilai bahagia. Contoh, jika seorang mendapat tubuh badan yang ideal, jika proses mendapatkan tubuh badan yang ideal itu mengujakan dan membahagiakan, maka dopamin akan keluar dengan banyak.
Dan biologi tu badan kita akan menjadi cergas, bertenaga, dan dia suka nak dopamin yang menilai ni tadi. Dia nak keluar lagi, dia nak lagi. Jadi maka itu yang bagi ketagihan. Kita nak lagi sebab benda tu membahagiakan kita. Sebab kita nak bahagiakan, dopamin keluar membahagiakan kita. So kita nak suasana tu. Kita nak makanan tu. Kita nak kehidupan itu. Kita nak kecergasan itu. Yang akhirnya benda itu akan positifkan kita dan dia secara langsung membantu kita dan mempercepatkan proses penurunan berat badan serta kita untuk kembali kepada tubuh badan yang ideal. Ni je. Itu maksudnya. Macam mana kita nak menjadikan aktiviti kita itu bahagia melalui proses hipnoterapi. Kita ataupun Alpha Mind Programming. Kita ambil contoh ni lah. Jadi bila dia berulang-ulang jadi tabiat, sistem nilai, kepercayaan dan pandangan hidup yang baru dengan muzik automatik dia tak makan, maka ini gambar yang hitam ni adalah gambar neuron yang bersambung. Okey. Kemudian dapati bahawa makin lama makin bersambung, makin banyak dengar makin bersambung, makin ulang-ulang makin banyak neuron yang bersambung dan dia menjadi tabiat baru sebab bersambungannya dengan dopamin yang nilainya positif. Okey. Baik. Itu. Kalau negatif, benda yang sama berlaku juga tadi yang saya nyatakan, tetapi situasinya berbeza. Mungkin main game, berjudi, mencaliklah, dadah dan sebagainya. Sebab kita teruja, dopamin keluar juga. Dopamin ni dia benda yang digembirakan dan menggembirakan badan orang itu, dirinya, dia akan keluar. Dia tak tahu nilai baik, nilai buruk. Nilai dia tak tahu. Tahu wah nak gembira, dia akan keluar. Dan perkara ini akan berulang-ulang dan menjadi ketagihan kalau benda yang negatif itu boleh dinyatakan. Mungkin rokok, mungkin apa, dan akhirnya bersambung. Dan akhirnya dia nak lagi, nak dadah lagi, nak rokok lagi, nak berjudi lagi sebab dopamin keluar begitu banyak pada masa itu. So dopamin ni dia tak ada nilai. Nilainya apa yang kita amalkan, sama ada baik atau buruk. Tetapi kesannya dia akan membawa kepada kesan buruk atau negatif. Tengok apa amalan kita buat yang dan menyebabkan terujanya kita tadi. So inilah yang kita nak memprogramkan otak kita agar mengeluarkan dopamin yang banyak untuk mendapat tubuh badan yang ideal. Okey. Jadi ini adalah video ketiga dan saya harap anda dapat faham fungsi dopamin. Strategi saya ialah kita menggunakan dopamin ini. Dopamin ini kemudian dia akan membantu kita untuk mendapatkan hajat yang kita nak, iaitu menurunkan berat badan. Setelah anda menonton, kalau anda tak faham, anda boleh ulang kali. Kalau anda masih tak faham lagi, tak apa, anda dengar saja sebab mesej itu akan tersimpan di minda sedar anda. Nanti baru kita ajar teknik macam mana nak transfer dia ke minda bawah sedar. Baik, setelah anda dengar, cakap terima kasih. Saya telah dengar semuanya. Anda boleh berpindah ke video yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.